اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka, sihat-sihat sejahtera, sambil-sambil sarapan boleh menyaksikan program kita pada hari ini. Dan para penonton sekalian, jom sama-sama kita doakan agar kesejahteraan negara Malaysia, yang mana kalau kita lihat di pantai timur sekarang ni sedang diuji dengan banjir, dan kita doakan agar banjir cepat surut dan keadaan semuanya dalam keadaan yang selamat. Baik para penonton, pada hari ini kita nak sambung lagi topik pengajian tafsir dan taranum, yang mana semalam kita telah bicarakan surah Az-Zumar ayat 1 sehingga ayat yang ketiga bersama dengan Dr. Luqman. Dan tetapi kita dikabarkan Dr. Luqman dalam keadaan yang kurang sihat, tetapi pada hari ini digantikan dengan tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Saya rasa teruja bila pembukaan kita tadi dengan doa yang Dai Aiman baca tadi. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baju merah, emas pun merah Ustaz. Alhamdulillah. Kampung Ustaz terkena banjir juga? Hujan di Kelantan, Pasir Mas, tapi dikhabarkan di daerah lain lah yang naiki air tu. Nasihat Ustaz untuk sahabat-sahabat kita yang terkena banjir? Tentunya dalam keadaan ini sentiasa kita patuh kepada arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa, dan kita berwaspada, dan tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz. Kita doakan semuanya selamat. Baik, para penonton sekalian, hari ini kita nak sambung lagi dalam topik pengajian tafsir dan taranum kita dalam surah Az-Zumar ayat ke-4 sehingga ayat ke-6. Sudah semestinya para penonton tak sabar nak dengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadil Ustaz. Boleh ke Ustaz? Baik, sebagai awalan ni kan? Awalan insya-Allah. Halua telinga kepada para penonton kita, kita nak dengarkan ayat yang akan kita bicarakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-4 sehingga ayat yang ke-6. Tapi sebelum tu Ustaz, kepada para penonton yang nak bersama dengan kita pada hari ini, boleh terus ajukan soalan di Facebook TV3 dan juga boleh hubungi kita di talian 03-7726-1603. Tapi diingatkan, soalan seorang satu je tau. Nanti tak mampu pula. Ya, kita nak raikan satu persatu dan pastikan menggunakan bahasa yang baik. Baik Ustaz. Sebagai pembuka gelanggang, kita nak dengar halua telinga daripada Al-Fadhil Ustaz untuk mengalunkan ayat suci Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-6. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi seperti yang diumumkan oleh Dai Aiman tadi, Dr. Luqman Ibrahim, tuan guru kita, berada dalam keadaan tidak sihat, keuzuran. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah supaya tuan guru kita ini diberikan kerahmatan, diberikan kesihatan insya-Allah. Baik, kita sambung ya bacaan ayat nombor 4 hingga ayat nombor 6 surah Az-Zumar seperti yang dimaklumkan oleh Dai Aiman tadi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون صدق الله العظيم. Dari aman itulah ayat nombor 4 sehingga ayat nombor 6 surah Az-Zumar. Baik, kalau kita lihat ayat nombor 4 dulu. Terjemahannya, kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah ia memilih mana-mana yang dikehendakinya dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maha sucilah ia dari mengkehendaki yang demikian. Dialah Allah yang Maha Esa, lagi yang mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Kemudian ayat nombor 5 bermaksud ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar. Ia pula menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Dan ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah, dialah yang maha kuasa, lagi yang sentiasa mengampuni. Kemudian ayat nombor 6 penonton bermaksud ia menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Kemudian ia menjadikan daripadanya isterinya Hawa. Dan ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak dengan binatang-binatang ternak 8 ekor, 4 pasangan jantan dan betina. Ia menciptakan kamu dalam keadaan dalam kandungan ibu kamu berperingkat-peringkat dari satu kejadian ke satu kejadian. Dalam 3 suasana yang gelap gelita. Yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu. Baginya lah kekuasaannya mutlak. Tiada Tuhan melainkan Dia. Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari mematuhi perintahnya? Inilah terjemahan surah Az-Zumar ayat nombor 4 sehingga ayat nombor 6 yang menjadi menara kawalan tentunya pada pagi ini. Baik Ustaz. Jadi kita dengar terjemahan pun kita dah rasa satu perkara yang cukup besar yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tapi sebelum kita nak mentadabur ayat ini Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah kaitannya dengan ayat pertama sehingga ayat ketiga dengan sambungan kepada ayat pada hari ini Ustaz. Baik, para penonton sekalian, seperti yang dijelaskan Tuan Guru kita semalam. Surah Az-Zumar ini bermaksud para rombongan. Ya. Kenapa disebut para rombongan nama surah ini? Rupa-rupanya para penonton, nama surah itu ada kaitan dengan ayat yang di hujung, iaitu ayat nombor 71 dan ayat nombor 73 surah Az-Zumar. Baik,
Mari kita tengok sekejap. Ayat nombor 71 dan ayat nombor 73 itu apa yang disebut oleh Allah. Ayat nombor 71 Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Tengok perkataan zumara. Apa maksudnya? Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka. Maknanya ini satu golongan yang mana mereka masuk neraka dalam keadaan berpasukan ataupun berombongan sebab mereka tak beriman kepada Allah di atas dunia ini. Ini satu pihak, satu rombongan. Kemudian ayat nombor 73, rombongan yang kedua. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa masuk ke dalam syurga dengan berpasukan. Maknanya ini rombongan yang kedua, iaitulah orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka masuk syurga. Ini kenapa disebut sebagai surah, namanya surah Az-Zumar. Baik, para penonton, surah Az-Zumar ini surah Makkiyah. Kita dah belajar kan? Surah Makkiyah ni para penonton, surah diturunkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah sebelum peristiwa hijrah. Dan memang dari iman surah Az-Zumar ini memang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah saat betul-betul menjelangnya peristiwa hijrah ke Habasyah. Ya, makna memang pada waktu itu umat Islam ditekan dan memang musyrikin Makkah memang mereka mempertahankan keyakinan mereka. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Az-Zumar ini dan iman ada 75 ayat. Dan tengok para ulama Al-Quran, mereka kasih sangat kepada Al-Quran ini. Mereka kira pula dalam surah Az-Zumar ini kalimah-kalimah yang terkandung berjumlah 1170 kalimah para penonton. Kemudian dipecah kecil lagi dari iman. Surah Az-Zumar ini terkandung di dalamnya 4,708 huruf. 4708 huruf. Dihitung satu persatu. Tengok betapa cintanya ulama Al-Quran ya kepada khususnya surah Az-Zumar. Baik, dan iman. Ini satu berita best para penonton, berita yang seronok. Kenapa seronok para penonton? Dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih, bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah yang tercinta, beliau telah menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israel. Apa maksudnya para penonton? Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam tak akan tidur melainkan Rasulullah membaca terlebih dahulu surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Surah apa ni surah Bani Israel? Jawapannya surah Al-Isra. Dia iman, maknanya kalau sebelum ini kita dapat maklumat daripada hadis, Rasulullah sebelum tidur Rasulullah akan membaca dua surah. Surah Al-Mulk 30 ayat. Kemudian surah As-Sajdah juga 30 ayat. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ini, Aisyah maklumkan juga kepada kita, rupa-rupanya Nabi baca dua surah lagi. Iaitulah surah Az-Zumar yang sedang kita tadabbur ini, dan yang kedua surah Al-Isra. Allahu Akbar. Dan ya iman, malu kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur Nabi baca 4 surah besar ni. Kita tak boleh nak baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Suratul Nas. Itu pun lupa Ustaz. Itu pun lupa. Paling kurang kan Ayatul Kursi. Betul. Sebab inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iman. Baik Ustaz. Kita dah mula kenal dengan surah Az-Zumar ini dan dah mula cinta. Tetapi selepas ini kita nak dengar apakah yang tersirat di dalam ayat ini bersama dengan Ustaz Zarifi selepas ini. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
pilihan sama ada nak ikut rombongan ke syurga atau ke neraka, anda pilih yang mana? Sudah semestinya kita memilih rombongan ke syurga. Baik, jadi kita nak mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz, sambungan daripada surah Az-Zumar ayat ke-4 sehingga ayat yang ke-6 bagi menghuraikan tentang topik kita pada hari ini. Persilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah penonton, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuka pagi kita ini dengan Al-Quran dan kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para penonton, bila kita tentunya kita mentadabbur Al-Quran seperti yang program kita setiap hari Sabtu Ahad, ya, tentunya kita bersama dengan program Tanya Ustaz kita mentadabbur. Baik, para penonton, indahnya Al-Quran ini. Surah Az-Zumar ayat nombor 1 Tanya Iman dengan ayat yang terakhir surah sebelumnya. Surah sebelumnya iaitulah surah Sad, ya. Ayat yang terakhir dalam surah Sad dan ayat yang pertama dalam surah Az-Zumar menceritakan perkara yang sama. Tengok cantiknya Al-Quran ni, indahnya kalam Allah, dia ada kesinambungan. Baik, kalau ayat yang terakhir di dalam surah Sad, kata Allah apa? In huwa illa dhikrun lil alamin. In huwa illa dhikrun lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semua penduduk alam. Itu ayat terakhir. Kemudian mai pula, cakap Penang pula, sambung pula di dalam surah Az-Zumar yang kita baca semalam dengan Al-Fadhil Dr. Luqman. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allahu Akbar, para penonton. Ya, inilah sebabnya para sahabah, para tabi'in, ya, para sahabah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat jatuh cinta dengan Al-Quranul Karim. Kerana inilah antaranya keindahan Al-Quranul Karim. Baik. Para penonton rahmati Allah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau telah memberikan, apabila kita membaca ayat-ayat awal di dalam apa-apa surah dari Aiman, ia memberikan introduction, ataupun kalau istilah hari ini anak-anak kita lebih mesra kita sebut sebagai teaser. Contoh kan program kita Tanyalah Ustaz, teaser kita bagi seminit di IG, di Facebook kan. Kan mana tajuknya apa, siapa panelnya, siapa hostnya. Jadi ayat-ayat permulaan ini dia merupakan teaser, pengenalan kepada apa yang Allah Azza wa Jalla mahu bicarakan dalam 75 ayat di dalam surah Az-Zumar ini. Dan nanti para penonton, kita masuk pada ayat yang terakhir, khususnya ayat 60, 61 sampai ayat 65, isinya akan sama ulang balik ataupun memberikan kesimpulan seperti ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5 yang kita bacakan. Maknanya tengok Al-Quran ini, pengembaraannya sangat menarik sekali. Supaya apa? Nak memberikan kefahaman kepada kita apakah menara kawalan. Kita suka ulang ayat ini. Kata kuncinya, surah Az-Zumar, menara kawalannya, apa yang kita perlu faham. Jadi, nombor 1, Syekh Wahbah Az-Zuhaili kata, surah Az-Zumar membicarakan tentang akidah, tentang tauhid, dan surah ini ada sebab turunnya yang kita akan perincikan sekejap nanti. Okey, baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat pada surah Az-Zumar ini Ustaz, sebenarnya betul-betul melihatkan akan bagaimana akidah orang Islam itu sendiri Ustaz, dibentuk, dibina dan dipasakkan sehingga mereka ini betul-betul berpegang dengan Islam. Tetapi bila kita lihat pada ayat yang keempat Ustaz, membicarakan tentang anak-anak Allah. Apa sebenarnya yang tersirat pada ayat ini Ustaz? Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat nombor 4 ada kaitan dengan ayat nombor 3 yang kita baca semalam. Okey, kalau ayat nombor 3, bagaimana Allah Ta'ala merakamkan musyrikin khususnya di Mekah, dalam konteks ayat ini dibicarakan. Musyrikin ini, mereka mengatakan, kami ini
dia percaya kepada Allah. Tetapi mereka membuat patung-patung, berhala-berhala itu sebagai apa? Sebagai perantara. Perantara. Sebab mereka kata, kami ni orang yang kotor, banyak maksiat, jadi tak bolehlah nak terus langsung kepada Allah. Kena ada berhala-berhala, patung-patung ini sebagai perantara. Disebut begitu. Kerana itu Allah Ta'ala sebut kepada kita semalam, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yang membawa maksud, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tak sembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Ini. Baik, kerana itu, para penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan sekalian, saya sebut tadi, ya, ayat nombor 4 itu ada sebab turunnya yang kita akan bicarakan dalam pagi ini, insya-Allah. Kita ada soalan ke, Dayaman? Baik, ada Ustaz, soalan, ya? kita dah banyak soalan Masya Allah. sebenarnya menanti kita, Ustaz. Baik, kita nak lihat sahabat kita di Facebook daripada Masrifah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah dia memilih mana-mana yang dikehendakinya dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Apa sebenarnya maksud ayat ni, Ustaz? Baik, terima kasih Dayaman dan sahabat kita yang bertanya, Puan Masrifah. Okey. Al-Imam As-Suyuti, kemudian antara lain Al-Imam Al-Qurtubi, dan juga dalam tafsir Al-Munir itu, Syekh Wahbah Az-Zahili sebut, sebab turun ayat ini kerana kabilah musyrikin, ada 3 jenis kabilah. Kabilah Amir, Kinanah dan juga satu lagi Salimah. 3 kabilah ini mereka menyembah patung-patung berhala. Ya. Dan mereka kata malaikat itu ialah anak Tuhan. Malaikat itu ialah anak Allah. Dan kemudian mereka kata mereka menyembah berhala itu supaya dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Seperti yang kita sebut tadi, mereka menjadikan perantaraan. Jadi, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ini ialah alasan-alasan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kata mereka menyembah patung berhala itu sebagai jalan ataupun cara untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, para penonton rahmati Allah, kalau kita berpatah balik sebagai contoh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, para penonton, Nabi Nuh dakwahnya sekitar 950 tahun. Dan apa yang berlaku, kaum Nabi Nuh ini, mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Asalnya, dari Aiman, mereka mengukir sendiri patung-patung berhala itu. Asalnya, mereka ukir patung 5 orang saleh. 5 orang ni memang orang yang terkenal, orang yang baik, orang yang saleh. Mereka ukir patung tersebut semata-mata untuk tujuan memperingati. Maknanya 5 orang ni, hampa kena ingat ni, anak cucu ingat-ingat ni 5 orang yang bagus ni. Tetapi, apa yang berlaku, lama-kelamaan, patung yang dibina itu asal tujuannya untuk memperingati, tetapi lama-kelamaan, apa yang berlaku, syaitan membisikkan kepada mereka, takkan kamu nak tengok saja, patung tu ada power tu, berhala tu ada power, sembahlah dia. Akhirnya, apa yang berlaku, kaum Nabi Nuh telah menyembah berhala tersebut. Jadi inilah yang disebutkan sebagai syirik. Kan dalam Al-Quran sebut dalam ayat lain, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan satu kesalahan yang maha besar. Dan dalam konteks ayat ini, para penonton rahmati Allah, inilah agenda dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membebaskan manusia daripada melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah. Kerana itu, para penonton, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca subuh tadi kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah
kita sembah Allah, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kita tak minta kepada orang lain, kepada yang lain, tetapi kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan iman inilah merupakan sebab turun kerana ada 3 kabilah musyrikin tadi yang mereka menyatakan malaikat itu anak Tuhan. Maknanya ini perkara tunjang kita sebagai seorang Islam, la tusyriku bihi syai'a. Jangan kita syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berehat seketika Ustaz. Baik. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik perbincangan surah Az-Zumar ayat ke-4 sehingga ayat yang ke-6. Jadi kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu di talian? Okey, baik, kita masih warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Halo. silakan. Halo, dengar ke? Okey. Ya, saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan dengan soalan. Okey, baik. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Ya. Seperti ayat yang nomor 4 surah Az-Zumar ini. Allah mengatakan bahawa dia kalau dia nak ada anak, dia akan pilih ikut suka hati dia sahaja. Dia boleh buat, dia mempunyai kuasa yang agung Ustaz ya. Jadi soalan saya, apakah zaman sebelum ayat ini diturunkan, apakah mereka yang kaum musyrikin ini tidak menerima ayat ini ataupun ayat ini belum diturunkan, sedangkan Allah dah beri kenyataan yang jelas bahawa dia kalau dia nak ikut suka dia boleh buat siapa pun anaknya, sedangkan ada yang kaum musyrikin mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Apakah soalan saya, apakah mereka tidak dapat lagi maklumat ini ataupun ayat ini belum diturunkan sebelum mereka di kalangan kaum musyrik sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid. Bagaimana Ustaz? Ini soalan yang cukup mencabarlah pada saya. Masya-Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Tuan Haji Omar yang bertanya satu soalan sangat baik. Kerana itu, seperti yang kita sebut tadi, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah iaitulah agenda membawa manusia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, membebaskan diri daripada kesyirikan. Ya, membebaskan diri daripada kesyirikan. Kerana itu dalam surah Al-Fatihah, ya, bagaimana dimulakan ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, maknanya surah Al-Fatihah itu sendiri mengajarkan kepada kita erti bertuhan. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang Maha menciptakan. Jadi itu yang menjadi dakwah tema baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang kita sebut tadi, bagaimana surah Az-Zumar ini ayat-ayat awal ini sebab turunnya tadi kerana ada 3 kabilah yang kita sebut tadi, antaranya Bani Salamah tadi kan, Bani Amir, Kinanah tadi, mereka mengatakan malaikat itu ialah anak Tuhan. Jadi kerana apa? Mereka seolah-olah tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menempelak mereka dengan ayat-ayat yang selepas ini kita akan bicarakan. Baik, kerana itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ibadah, semalam Dr. Luqman sebut pada kita, ibadah yang paling penting ialah ikhlas.
Sebab ikhlas itulah mengajar diri kita untuk mentauhidkan Allah. Buat sesuatu amalan bukan kerana manusia. Ya, kalau buat satu amalan kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang, bahaya. Ya, boleh jadi riak. Ataupun kita tinggalkan amalan ya kerana orang juga. Para ulama tasawuf khususnya mengatakan ini juga bahaya. Ya, kerana apa? Kita buat amalan ni rupa-rupanya nak menunjuk-nunjuk ke orang. Jadi, untuk melatih diri kita ikhlas ialah bagaimana para penonton, walau kita di belakang orang, walau kita di depan orang, amalan yang kita buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Wallahu a'lam. Kerana Allah, bukan kerana manusia. Ya. Kalau kerana manusia tak dapat apa-apa. Baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengar tak? Dengar. Terus dengan soalan. Gitu belum. Apa khabar Ustaz dan Naim? Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Soalannya Ustaz. Ya, teruskan. Soalannya gini Ustaz dan Naim. Ayat Az-Zumar ni ada mengatakan perkataan keikhlasan. Ikhlas. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Kalau kita beribadah, maksudnya yang sedekah dan lain-lain. Dipaksalah Ustaz. Kalau kita nak solat, maknanya kita kena pergi atau dengan relasi. Tapi dia kata, tak pergi lah. Kalau tak pergi, dia kena lagi. Ataupun dia kena hukum. Jadi, adakah itu ikhlas ke tidak Ustaz? Kita kata soalan ni Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ni nak tanya soalan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, Alhamdulillah. macam mana dengan jawapannya? Mungkin mohon maaf terlebih dahulu. Mungkin Iman boleh Baik, ulas Ustaz. semula tadi. Kalau kita kurang dapat melihat daripada soalan yang diajukan sebentar tadi Ustaz, kadang-kadang kita nak bagi sedekah ataupun sumbangan ni ada secara sembunyi-sembunyi. Ada secara yang terang-terangan. Jadi apa pandangan Ustaz? Baik, di dalam agama kita dibenarkan untuk kita bersedekah melalui dua cara tadi. Sama ada diperlihatkan, dan yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Baik, diperlihatkan ini sedekah sebagai contoh para penonton, mungkin ya organisasi tertentu, jabatan, kementerian ataupun NGO yang mana sebagai contoh mereka memungut dana ataupun derma daripada orang ramai. Jadi tentulah yang pertama akan diaudit supaya betul-betul berintegriti, satu. Yang kedua, hasil collection ataupun pengumpulan dana itu tentu sekalilah yang menginfak kita yang mensedekahkan ini melalui NGO ataupun pihak-pihak yang berkaitan tadi ni, kita nak lihatlah apa kemajuan yang dilaksanakan hasil daripada infak kita tadi. Bukti. Jadi ini penting supaya apabila kita menunjuk bukti, wang yang kita kumpul hasil derma tadi, contoh ada 100,000. Jadi kita telah bangunkan madrasah, contoh ini bangunannya. Jadi itu penting kerana apa? Nilai integriti. Kerana itu boleh menyelamatkan kita daripada ditohmah ataupun di fitnah dan sebagainya. Jadi dibenarkan untuk kita memaparkan inilah hasil yang kita lakukan. Baik. Yang kedua, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi para ulama kata kalau amalan peribadi kita ni, untuk kita ni, elok kita sembunyi-sembunyi. Kerana apa? Ada satu cerita para penonton. Cucunda ataupun cicit baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama, gelarannya diberikan namanya Zainul Abidin. Ketika hayatnya, para penonton, di kampungnya itu dan ya Aiman, orang fakir miskin, mereka setiap pagi buka pintu, tengok-tengok ada makanan di depan muka pintu. Tetapi mereka tak tahu, siapa yang bagi ni, tak tahu. Begitulah keesokan harinya berterusan. Buka pintu ada makanan, tapi tak tahu siapa yang bagi. Para penonton, bilakah terbongkar yang memberi sedekah itu siapa? Ketika wafatnya ataupun meninggal dunianya Zainul Abidin ini. Bila beliau meninggal dunia, para penonton, pada waktu itu makanan yang sebelum ini tersedia di muka pintu rumah-rumah fakir miskin, mereka buka pintu, tak ada dah makanan. Tak ada dah.
baru tahu rupa-rupanya selama ini yang memberikan makanan kepada mereka iaitulah Zainul Abidin ini. Dan saat hendak dimandikan jenazah beliau, dinyatakan di atas belakang dia ini, ya, kulitnya kasar sedikit. Maknanya Datuk Iman ketika hidup, ketika hayatnya, dia menanggung beban yang berat. Jadi maknanya para ulama memberikan nasihat kepada kita, kalau amalan itu memang peribadi kita, elok sangatlah ya kita secara sembunyi-sembunyi. Kerana itu dah dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, 7 golongan para penonton, 7 golongan di hari akhirat mereka akan mendapat perlindungan, pertolongan daripada Allah. Salah satu daripada 7 golongan tadi ialah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Maknanya bukanlah ustaz tangan kiri nak tak dalam poket ke? Tidak. Tapi maknanya secara sembunyi-sembunyi, tak heboh-heboh ke orang. Tetapi secara terang pun boleh, secara sembunyi pun boleh, tetapi yang paling penting niatnya lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kita nak belajar erti keikhlasan kita dalam melakukan Betul. ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, kita nak belajar lagi tentang ayat-ayat ini selepas ini Ustaz. Sebab kalau kita lihat ayat kelima ini, satu ayat yang cukup menarik. Betul. Yang kita nak kongsikan kepada para penonton. Jadi para penonton nak tahu apa kupasannya, kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Berjalan bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, intipati dalam lagu tadi Ustaz, menceritakan tentang bila mana kita berjalan. Ustaz pun suka berjalan juga. Dia kata bawa balik pada PD. Baik, bila kita pergi berjalan Ustaz, kita tengok kebesaran Allah, macam mana lautannya, sungainya, gunung ganangnya Ustaz. Ini kebesaran Allah yang Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah Maha Kuasa Ustaz ya. Baik, jadi kalau kita melihat pada ayat yang kelima ni Ustaz, menunjukkan betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan segala perkara. Mungkin ada perkara yang tersirat yang mungkin Ustaz boleh kongsikan pada ayat yang kelima ni Ustaz. Baik, terima kasih Datuk Aiman. Para penonton yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ayat nombor 4 tadi, Allah Ta'ala perli kaum musyrikin tadi yang mereka menyatakan Allah mempunyai anak. Kerana apa? Allah menangkis mereka itu dengan ayat nombor 5. Allah suruh mereka itu, dan termasuk kita lah, untuk kita memerhatikan sekeliling kita ini. Betapa besarnya jajahan pentadbiran Allah. Maha kuasanya Allah Ta'ala mentadbir alam dan langit dan bumi ini. 7 petala langit, 7 petala bumi, semua itu ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lihatlah hei manusia. Kenapa kamu percayakan manusia, kamu lebih takutkan manusia yang hanya ada sebidang tanah berbanding Allah yang menjaga seluruh alam langit dan bumi ini? Inilah kata kunci ataupun muara yang kita sedang belajar di dalam ayat yang pertama sehingga ayat nombor 6 pada pagi ini dalam surah Az-Zumar. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Nombor 1, Allah Ta'ala suruh kita lihat apa yang berlaku di langit dan di bumi. Kan? Hari ini dah bertukar pagi. Semalam, malam. Kan? Bersilih ganti waktunya. Matahari dan bulan itu menjalankan peranannya dengan tersendiri.
di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh kita perhati alam ini dan kaitkan ia dengan penciptaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi kita melihatkan apa saja yang ada di kiri dan di kanan kita ini semua adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Ya. Sahabat kita di Facebook, tadi Ustaz ada sebut pasal Perli tadi. Ya. Okey, Mazni Hassan Ya. merujuk kepada ayat yang keempat surah ini, adakah Allah memerli kaum kafir yang menuduh bahawa Allah itu mempunyai anak dan tidak perlu mengklasifikasikan bahawa malaikat itu adalah anak Allah. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, Silakan. betul. Perkataan lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Allah Taala, kalaulah Allah Taala berkehendakkan untuk mempunyai anak, hampa semua tak usah duk sibuk-sibuklah nak tentukan anak aku siapa. Gitulah bahasa mudah faham. Kalau, tetapi perkataan lau ini, kalau itu kalau yang disucikan. Ayat lepas itu Allah Taala kata apa? Subhanah. Allah mensucikan, ya, daripada segala sifat kekurangan. Allah Taala tidak sama seperti manusia. Ya, laisa kamitslihi syai'. Jadi maknanya ayat ini Allah Taala memberikan tamparan dan menangkis kepada mereka. Allah tak berhajatkan kepada sebarang penolong macam kita. Allah sendiri yang menguruskan kehidupan ini. Maknanya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebab tu saya suka bila Ustaz highlight perkataan subhanah tu Ustaz Ya. Yang mana rupanya subhanah ini dia mensucikan daripada sifat kekurangan makhluk tadi. Ya, ya. Masya-Allah, inilah kehebatan bila mana Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya, tak perlu anak, tak perlu pembantu dan tak perlu sebarang kekuasaan daripada luar sebab Allah Maha Esa. Baik, Ustaz, Ya. kita ada pemanggil di talian. Masya Allah, ada pemanggil, Assalamualaikum. Siapakah di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan dengan soalan. Okey, boleh terus. Sebelum saya nak tanya soalan ke Ustaz, jadi saya nak minta nak baca satu ayat ya Ustaz ya, ayat nombor 5, mohon Ustaz tolong Silakan. betulkan insya-Allah. Silakan Tuan Haji, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul layla 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal layl. فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. Mana saya, mengapa ada tempat-tempat yang Allah SWT jadikan siang dan malam berbeza-beza situasinya. Pada contoh di Mekah dan di negara kita. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Ustaz, wabarakatuh. bagaimana dengan jawapan pada soalan ini Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Haji, bacaan yang sangat baik. Subhanallah dengan lagu Bayati tadi tu. Bayati. Subhanallah. Alhamdulillah. Teruskan membaca Al-Quran Tuan Haji dan kita memerhatikan makna kerana Rasulullah wasiatkan kepada kita Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran di atas dunia ini. Maknanya di hari akhirat mereka akan mendapat bantuan syafaat daripada Al-Quran. Baik, tentunya itulah fitrah alam. Ya, fitrah alam berlakunya penggiliran antara siang dan malam, dan di negara-negara tidak sama semuanya, dan inilah maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
yang mana kita manusia tak mampu nak buat. Jadi mana mungkin kita boleh minta tolong kepada yang lain? Mana mungkin kita tidak mahu beribadah kepada Allah? Mana mungkin kita tak mahu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ayat yang kita baca pada pagi ini para penonton, ayat nombor 4, ayat nombor 5, ia mengajarkan kepada kita tentang akidah. Maknanya apa? Dalam suasana kita pada hari ini, kita percaya bahawasanya yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Manusia ni sebagai asbab sahaja. Jangan bergantung kepada manusia, sebaliknya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila saya sebut begitu, janganlah kita salah faham. Kita tak jaga hubungan kita dengan manusia pula, bergaduh, maki hamun, jangan. Ya, akhlak Islam ajar kepada kita, ya apa? Kita kena terima kasih kepada orang yang buat baik ataupun yang memberi khidmat kepada kita. Itu ajaran Islam. Tetapi akidah kita yang memberikan rezeki itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya itu nombor satu. Yang kedua, Daiman, tentunya dalam keadaan hari ini bila kita ditimpa ujian COVID-19, apa lagi? Banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Tentu sekali kita kembali kepada ayat Allah. Allah Ta'ala kata apa? Nombor satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang itu melainkan Allah tahu orang itu mampu untuk berdepan dengan ujian tersebut. Maknanya bila Allah uji kita dengan sesuatu perkara, Allah tahu, hei Zarifi, kamu mampu. Kamu mampu. Hei Da'i Aiman, wahai Da'i Aiman, kamu mampu. Maknanya Allah telah membuat saringan. Allah tahu kita mampu. Barulah Allah bagi kepada kita jenis-jenis cubaan. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala jelas kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Memang pasti kamu semua akan diuji oleh Allah. Uji yang bagaimana? Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Allah Ta'ala uji harta benda kita. Allah uji kita. Kerana apa? Hujung ayat itu Allah Ta'ala kata, wabashiris sabirin, berilah khabar, berita gembira kepada orang yang bersabar. Jadi maknanya di dalam hidup kita ini, orang yang bertunjangkan akidah, mereka faham kehidupan kita ini ialah untuk kita mencari redha Allah. Kita nak cari redha Allah dan kita nak, harapan kita nak dapat balasan yang baik di hari akhirat. Wallahu a'lam. Itu yang paling penting, Ustaz, Betul. balasan di hari akhirat. Baik, sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, ayat ini diakhiri dengan Allah menggabungkan antara dua sifatnya. Adakala Allah menggabungkan dua sifatnya yang sama kategori. Ada kalanya gabungkan antara dua sifat yang berbeza. Soalan saya, mengapa Allah nyatakan di sini tentang dua sifatnya yang jauh berbeza, yakni yang Maha Kuasa tapi pada masa yang sama Maha Mengampuni? Subhanallah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, kan? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-namanya. Jadi Al-Aziz, Al-Ghaffar, ya, ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maha Kuasa Allah, Al-Aziz, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat nombor 5, maknanya Allah Maha berkuasa mentadbir alam ini. Mentadbir alam ini ialah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kerdil sangat. Ya, Dai Aiman. Kita ni kadang-kadang kunci rumah terlupa selalu. Kunci kereta nak turun pejabat, ya, daripada apartmen, ya, tingkat 5. Turun bawah, Allah terlupa kunci kereta ke atas, naik balik. Itu pun maknanya lemahnya kita manusia ni. Jadi bila kita kembali kepada akidah, maknanya ia akan menghilangkan sifat sombong kita. Ia akan menghilangkan rasa bongkak kita. Sebab kita faham, kita ni tak ada apa-apa. Apa yang kita ada pada hari ini, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapat pada hari ini, Allah telah bahagi-bahagikan. Ada benda yang saya dapat, Dai Aiman tak dapat.
Ada benda yang Dai Aiman dapat, saya tak dapat. Maknanya itulah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala mengagih-agihkan rezeki itu. Tugas kita berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Allah maha adil. Allah akan bagi kepada kita apa yang kita perlu. Apa yang kita perlu, pasti Allah akan bagi. Benda yang tak dapat lagi itu, maknanya Allah maha memahami. Tak perlu lagi benda ni kepada kita. Gitu. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, dalam ayat ini juga menyebutkan Allah Maha mengampun walaupun mereka ni dah buat satu kejahatan yang cukup besar. Ya. Bagaimana Ustaz? Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Allah memberi ruang kepada kita untuk kita kembali ke pangkal jalan. Kerana itulah para penonton, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan inzar, peringatan, untuk memberikan tazkirah dan untuk memahamkan agama kepada kita. Dan begitulah juga maha kasihnya Allah dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maha kasihnya Allah kepada manusia, Allah memberikan faham Al-Quran kepada kita semua. Maknanya Al-Quran 114 surah ini Dai Aiman, inilah sebagai manual kehidupan kita. Inilah sebagai kitab rujukan panduan kepada kita di dunia dan di hari akhirat. Jadi maknanya dalam konteks ayat ini, Allah memberi ruang kepada kita untuk kita kembali ke pangkal jalan. Mungkinlah ya dulu-dulu kita ni jahat sungguh. Apakah kejahatan yang paling besar kita buat? Tak semayang. Tak semayang. Kan? Tak semayang. Tak semayang tak rasa apa. Tak rasa berdosa pun. Alhamdulillah selepas kita mengaji, selepas kita dengar tazkirah, rasa insaf, ya. Para ustaz peringatkan amalan nombor 1 yang akan diperhitungkan iaitulah salat. Kan? Salat yang akan diperhitungkan. Kita jadi insaf. Jadi kita salatlah. Jadi pada masa sama kita minta ampun kepada Allah. Allah pasti ampun, dan bila kita minta ampun, kita mintalah ampun terus kepada Allah. Tidak perlu sebarang perantaraan. Kenapa? Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kita minta ataupun yang kita hajatkan. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Kita menerima berita gembira Ustaz. Ya. Seorang seniwati yang mana kalau Ustaz kenal Margaret Gunn, berusia 79 tahun menjadi ahli baru kita Ustaz, memeluk Islam pada umurnya 79 tahun. Allahu Akbar. Inilah hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Masya-Allah Ustaz, kita nak ucapkan syukur dan tahniah kepada beliau kerana Allah memilih untuk bersama dengan kita sebagai sahabat Islam. Baik, Ustaz, kita dah tamat dah di TV3. Dah selesai ya? Alhamdulillah. Dah selesai. Alhamdulillah. Kepada para penonton, kita ada berbaki 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam perbincangan kita pada hari ini, surah Az-Zumar ayat 4 sehingga ayat yang ke-6. Tadi kita dah membicarakan berkaitan dengan ayat menceritakan tentang Allah menciptakan siang, menciptakan malam, peredarannya, dan segala itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan lah yang diajukan kepada Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? InsyaAllah. Baik, kita bersama dengan Sahziatus Siddiq berdasarkan ayat yang kelima. Apakah di sini untuk kita sebagai manusia bertafakur peristiwa terjadinya siang dan malam? Mengapakah disebut pada ayat ini Allah yang sentiasa mengampuni, sedangkan sebelum itu menceritakan penciptaan Allah Subhanahu wa Taala? Apakah kerana ramai manusia yang tidak bersyukur dan tidak menggunakan akalnya untuk menjadi ulul albab, dan untuk kita kembali kepada Allah agar ditanam sikap
mensyukuri? Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Siddiq yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Saya suka kata kunci yang beliau tanya tadi, iaitulah tentang syukur. Syukur ni benda yang paling penting dalam hidup kita. Apabila ada syukur, para penonton, kita tidak ralat, kita tak dengki kepada orang. Sebab kita yakin apa yang kita ada ni Allah Ta'ala bagi sebaik-baiknya. Kita menghargai setiap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Betul apa yang Puan sebut, apabila kita sentiasa mentadabbur alam. Kerana itu kan sebagai contoh Da'i Aiman, pernah satu ketika Rasulullah SAW berada dalam keadaan penuh duka cita. Rasulullah sedih sangat-sangat. Sebab apa? 40 malam wahyu tak turun-turun kepada Rasulullah. Tak pernah lama macam ni. Kalau suratul Kahfi sekitar 15 malam baru turun. Paling lama kita kata 2 minggu lah kan. Ini sampai 40 malam Nabi tunggu tak turun-turun wahyu. Nabi fikir, adakah Allah Ta'ala telah meninggalkan aku ni? Adakah Allah Ta'ala tak sayang pada aku ni? Nabi jadi bimbang, jadi takut, jadi sedih. Kerana itulah Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, ya, dia kata, Muhammad, syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Tengok, dia psycho Nabi. Ummu Jamil ni sengaja dia nak sakitkan hati Nabi. Baik para penonton, apa yang berlaku selepas 40 malam turunlah surah Ad-Duha. Surah ni surah favorite kita baca ni, kan? Wad-duha wal-laili idza saja. Baik. Wad-duha, demi waktu duha. Dan Aiman, waktu duha ni kan matahari dia tu dia tak terlampau terik, kan, dia bukan macam satu tengah hari kan. Maknanya waktu cantik. Kita mula nak bekerja, kan, kita rasa Masya Allah, memberi semangat pada kita. Yang kedua, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam yang sunyi. Baik, para ulama tafsir bila dia sebut tentang saja, wal-laili idza saja, waktu malam yang sunyi, gambarannya ialah seperti kita berada di tengah lautan, di tengah samudera, kapal kita seorang-seorang. Tenang, sunyi, lihat rembulan. Maknanya itu Allah Ta'ala gambarkan waktu malam itu. Maksudnya apa? Para penonton, para ulama kata, lihat alam, tadabbur alam. Ini akan menambah keyakinan kita Allah Maha Berkuasa. Kerana itu, Da'i Aiman, saya suka nak kongsi cerita. Ada seorang tokoh atheist yang bernama Dr. Anthony Flew. Dia ni merupakan pakar rujuk atheist selama 50 tahun. 50 tahun dia jadi pakar rujuk. Dan dia pernah berdebat di Oxford. Dan apa lagi para penonton? Selepas 50 tahun dia jadi pakar rujuk kepada golongan atheist. Apa yang berlaku? Tiba-tiba pada tahun 2004, dia telah mengisytiharkan there is a God. Tuhan itu ada, dia kata. Sebelum tu dia tak percaya. Lepas 50 tahun tu? Ya. Masya Allah. Tahun 2004. Terkejutlah, ya, pengikut-pengikutnya. Sebelum ni dia menafikan. Dia tak percaya kepada agama, tak percaya kepada ketuhanan. Tiba-tiba, selepas 50 tahun, tahun 2004, dia kata there is a God. Tuhan ada. Baik, para penonton, kenapa disebut begitu? Rupa-rupanya setelah dia mengkaji DNA manusia. Dia mengkaji DNA manusia dan dia kata DNA kita kan berbeza. Ada yang bibir tebal, macam kita ni kulit sawo matang lah ya. Kulit sawo matang. Maknanya dia kagum dengan kod arahan DNA bagi setiap manusia. Dan dia kata, ini bukan calang-calang. Mesti ada Tuhan yang buat benda ini. Maknanya apa para penonton? Maknanya kita mengkaji. Lihat tubuh badan kita. Tuan-tuan, tengok ibu jari, cap jari kita ini cukup, kan? Kita berbeza setiap orang. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, nak kaitkan dengan apa yang puan kita sebut tadi, betul. Kita tadabbur alam dan tentu sekalinya kita tadabbur itu semuanya kita kembali kepada ayat Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Ini dia. Akhirnya jumpa juga petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, sahabat kita Nur Dahlia Biru nak tanya satu soalan. Ya. Di hujung ayat yang kelima, di hujung ayat yang kelima, pada hujung ayat ini, mengapa digandingkan Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun? Apa hikmah di sebalik pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya? Okey Ustaz, dipersilakan. Baik, tentunya para penonton, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Taala memberitahu kepada kita di dalam ayat ini, Allah menciptakan langit dan bumi ini bil haqq. Apa maksud bil haqq? Maknanya Allah Ta'ala suruh kita perhati kejadian langit bumi ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya kita mengesa dan mengagungkan Allah. Ya, itu nombor satu. Dan yang kedua, tentu sekalilah para penonton, Allah Ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Ya, kita kembali kepada Allah. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah. Seorang lelaki yang bernama Al-Kifli. Para penonton, Al-Kifli ini memang terkenal. Dia seorang yang suka buat dosa, suka buat maksiat. Pada satu hari, para penonton, datang seorang wanita yang perlukan duit. Jadi dia bertemu dengan Al-Kifli nak minta duit. Al-Kifli kata, boleh, aku boleh bagi duit kepada kamu, tetapi dengan syarat, kamu mesti berzina dengan aku dulu. Baik, dia bagi syarat. Baik, para penonton, jadi perempuan tadi dia kerana perlu sangat duit, jadi dia pun okey, dia terima. Dia kata boleh berzina. Baik, dalam riwayat hadis Nabi cerita ketika mana berada pada posisi betul-betul untuk melakukan zina tadi, tiba-tiba wanita tadi menangis. Teriak dia, menangis. Kenapa Ustaz? Jawapannya kenapa itu ialah kerana wanita itu dia kata dia tak sanggup nak zina ni. Dia tahu benda ni terkutuk, benda ni jahat, benda ni berdosa. Dia tahu, dia tak nak buat. Tapi apakan daya, kerana dia perlukan duit. Para penonton, ya Allah, bila wanita tadi menangis, saat itu sampai hidayah, sampai keinsafan kepada Al-Kifli tadi ni. Langsung Al-Kifli kata, okeylah, kamu ambil lah duit ni. Tak perlu kita berzina lah, kamu ambil lah. Tengok, dia tadi ni kita kata memang sebelum ni ahli maksiat lah kita kata. Memang suka buat maksiat. Tiba-tiba Allah berkehendakkan kebaikan kepadanya. Sampai keinsafan, sampai hidayah kepadanya. Para penonton, dia bagi duit itu percuma. Dan dia berazam, dia janji dan iman. Dia tak nak ulang lagi kesalahan yang lampau. Dia bertaubat kepada Allah. Takdir Allah, Nabi cerita pada hari yang sama, Al-Kifli telah kembali ke rahmatillah, meninggal dunia. Para penonton, apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Nabi cerita, ya, ditulis di depan pintu rumahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Masya-Allah. Tengok dah iman, maknanya dia bertaubat di hujung dah. Di hujung dah. Tetapi Allah tetap memberikan keampunan kepada Al-Kifli. Maknanya itulah Al-Ghaffar. Allah Maha mengampunkan hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun. Jadi lekas kita terus bertaubat di atas segala kesilapan yang telah kita lakukan. Kita berehat seketika Ustaz. Baik, insya-Allah. Penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sampailah pada ayat yang ke-6 yang kita nak bicarakan pada hari ini, ya, berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada satu soalan dari sahabat kita tentang ayat yang ke-6 ni Ustaz. Masya-Allah.
Ruby Abu Bakar di Facebook ayat yang ke-6, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Apakah maksud kejadian dalam 3 kegelapan tu, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dai Aiman dan sahabat kita bertanya Puan Ruby. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Taala kata kita ini asal usulnya kita berada di dalam 3 kegelapan. Baik, apa maksud 3 kegelapan itu? 3 kegelapan itu kalau dirujuk di dalam tafsir fi zilalil Quran, Said Qutb kata 3 kegelapan itu, nombor 1 ialah ketika mana kita berada dalam kandungan ibu, kita berada di dalam air ketuban janin tu. Okey, itu satu. Yang kedua, kegelapan rahim ibu kita. 2. Itu kegelapan yang kedua. Dan kegelapan yang ketiga iaitulah kegelapan perut ibu kita yang mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Jadi itu maksudnya kita berada di dalam 3 kegelapan. Baik, para penonton, itulah Allah Ta'ala suruh kita memerhatikan kejadian kita. Maknanya berada di tempat yang sempit, ya, di tempat yang sempit, tetapi Allah Subhanahu wa taala maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita. Allah jaga kandungan itu, Allah jaga kita sampailah kita selamat diputerakan ataupun diputerikan. Kita selamat bersalin, mak kita bersalin, selamat. Maknanya itulah tanda kasih sayangnya Allah. Allah menjadikan kita manusia ini. Allah Ta'ala suruh kita perhatikan perkara tersebut. Maknanya itu semua datangnya daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah cara juga Allah Ta'ala nak menempelak musyrikin Mekah yang mereka tak yakin dengan kuasa Allah tadi. Allah jawab dengan tindakan-tindakan yang Allah suruh kita lihat sekeliling kita. Wallahu a'lam. Makan, tidur, minum, kemudian makan balik, Ustaz. Itulah kerja kita dalam perut. Tapi hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla sehingga setelah 9 bulan 10 hari kita dilahirkan dengan sempurna. Alhamdulillah, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sahabat kita, Izzara Zulaika, bagaimana peringkat-peringkat akur janji antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah untuk mematuhi perintahnya itu berlaku? Apakah ketika dalam suasana sebelum seorang itu ditiupkan roh, barulah akur janji itu berlaku? Silakan, Ustaz. Baik, kita ada 5 alam kan. Yang pertama, alam roh. Yang kedua, alam rahim ibu kita. Yang ketiga, alam dunia sekarang ini. Yang keempat, alam barzakh, alam kubur. Dan yang kelima, yang terakhir, destinasi terakhir, iaitulah alam akhirat. Jadi ketika kita berada di alam roh tadi, Al-Quran menjelaskan Allah Ta'ala telah merakamkan bagaimana kita semua telah mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita. Ya, qalu bala syahidna. Ya, kita mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menyaksikan, kita memperakui, kita bersaksi Allah itu Tuhan kita. Jadi inilah aku janji kita. Dan apabila sebut tadi tentang peranan kita di atas muka bumi ini, para penonton, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya, para penonton, tugas kita di atas dunia ini, kita sebagai khalifah memakmurkan alam ini sesuai seperti apa yang dikehendaki oleh agama. Maknanya, kita sebagai bapa, kita sebagai seorang suami dan Aiman, kita ada tugas kita. Apa dia? Suami, bapa kena jaga nafkah isteri dan anak-anak. Kena cukupkan keperluan isteri dan anak-anak. Kena didik anak-anak kita dengan ilmu agama, mengenal Allah. Ini tanggungjawab kita sebagai seorang bapa. Kerana itu Nabi SAW pesan kepada kita, muru auladakum bis-salah. Suruh, ajar, didik anak-anak kita ini supaya salat sedari usia mereka 7 tahun.
tahun, wahai bapa sekalian, wahai ibu sekalian. Bila anak-anak usia 7 tahun, ajar salat kepada mereka. Pimpin anak-anak salat sama-sama dengan kita. Bila masuk usia anak-anak 10 tahun, selepas kita ajar, selepas kita nasihat, tak jalan juga. Nabi kata boleh pukul, tetapi pukul yang mendidik. Ya, pukul mendidik supaya salat. Artinya apa? Tadi, kita sebagai khalifah, suami, kita sebagai isteri, kita sebagai majikan di pejabat, kita sebagai petugas di pejabat, kita semua ada tanggungjawab kita. Jadi apabila kita buat semua tanggungjawab kita itu, semua itu para penonton tak akan jadi sia-sia. Ia akan tercatat sebagai amal-amal saleh di dalam buku catatan amal kita. Tetapi barang hati-hati, kena hati-hati. Kalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut, malaikat akan catat ya di dalam perkara-perkara yang tidak baik dalam buku catatan amal kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga diri ahli keluarga kamu daripada terjerumus ke dalam api neraka. Wal-a'yadzubillah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bila kita kenangkan saat kita mula-mula keluar daripada perut ibu, kita makan pun kena suap. Baju pun kena pakai. Jalan pun masih tak boleh nak merangkak lagi. Betul. Tetapi bila kita melihat apa yang kita ada sekarang, fikirkanlah siapa kita saat kita mula keluar dari perut ibu dalam keadaan 3 kegelapan tadi. Kita lihat kita bukanlah siapa-siapa. Baik Ustaz, tapi Mak Eto ni nak tanya satu soalan. Ya. Bila kita sebutkan berkaitan dengan ayat tadi Ustaz, Allah SWT berfirman pada ayat kelima, ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang besar. Ia pula menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Dan ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah, dialah yang maha kuasa lagi yang sentiasa mengampuni. Soalan saya, bila tibanya hari kiamat akan berlaku di sebaliknya? Soalan saya, bila tibanya hari kiamat akan berlaku di sebaliknya? Mohon pencerahan Ustaz. Mungkin tersalah ejaan sikit Ustaz. Okey, terima kasih. Apa pandangan Ustaz? Mak Itun, terima kasih banyak ya. Bila Mak Itun sebut tentang hari kiamat tadi, saya teringat dalam satu kisah. Kisah ini terakam dalam surah lain, surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi. Musyrikin Mekah, mereka sampai sanggup pergi ke Yathrib untuk bertemu dengan orang Yahudi semata-mata untuk menuntut, untuk tanya soalan-soalan gila kepada Rasulullah. Soalan untuk merendahkan Rasulullah. Jadi mereka dapat poin itu, mereka kata nak tanya kepada Nabi soalan berkaitan dengan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda yang lari ke satu tempat ya menyebabkan mereka hilang. Baik, para penonton, secara ringkasnya Allah Taala menjawab di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga ayat nombor 9. Yang kamu rasa takjub tentang kisah Ashabul Kahfi ini, ya, apakah itu sahaja yang kamu takjub? Jawapannya tidak. Soal akhirat itu lebih menakjubkan. Maknanya apa? Akhirat itulah perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang mesti kita imani dan mesti kita buat persiapan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini dia, kita perlu buat persiapan sebelum ianya datang menjelma. Baik Ustaz. Ya. Kita dah dengar banyak intipati yang cukup berat pada hari ini Ustaz. Mungkin Ustaz boleh keluarkan 3 poin penting yang kita nak bawa balik, kita nak simpan dan juga kita nak amalkan pada hari ini Ustaz. Silakan. Baik, 3 perkara penting, pelan tindakan yang kita bawa balik pada pagi ini. Yang pertama, ajarkan akidah kepada anak-anak kita. Ya. Selain kita mengasuh anak-anak untuk berpuasa, bersalat dan sebagainya, jangan lupa kaitkan dengan akidah. 1. Yang kedua, sentiasa kita mentadabbur alam. Tadabbur alam. Kaitkan dengan kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nombor 3 para penonton, tentunya dalam hidup kita ini,
yang paling penting ialah kita mesti kembali kepada Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kejadian manusia yang mana itulah sebagai bukti penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah sebagai akidah tunjang yang kita belajar dalam surah Az-Zumar sehingga ayat nombor 6 pada pagi ni. Wallahu a'lam. Maknanya hari ni hari Ahad Ustaz, boleh ke kita pergi mandi sungai sambil-sambil kita mentadabbur? Ya, boleh sangat, boleh sangat. Jaga Ustaz SOP. suka mandi sungai ke mandi laut Ustaz? Oh, dua-dua ada kelebihan tersendiri. Ada kelebihan sendiri Ustaz. Tapi saya suka yang Iman sebut tadi, maknanya sambil-sambil laut, tengok laut, tengok sungai, kaitkan dengan akidah. Kita ceritalah dekat anak. Betul. Oh, maknanya bagaimana Allah menciptakan lautan ini untuk apa dan sebagainya Ustaz. Betul. Oh, jadi dengan cara itu kita dapat mengimplikasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Betul. Baik, kepada para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, mungkin Ustaz boleh tinggalkan satu amalan kepada penonton kita pada akhir siaran kita pada hari ini Ustaz. Ada tak satu amalan yang boleh Ustaz tinggalkan? Baik, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa supaya kita ini dipermudahkan segala urusan. Doanya Nabi ajar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berkuasa, tolonglah Engkau urus hidup kami ini. Sebab aku tak mampu untuk mengurus hidup aku walau kadar seminit tanpa bantuan daripadamu. Jadi ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, elok sangat kita amalkan. Makcik tu nak rakam Ustaz, sekali lagi boleh tak? Okey, kita perlahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Sesuai dengan ayat nombor 5 Ustaz. Betul. Maknanya Allah yang mentadbir alam ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Mungkin Ustaz sebagai akhirnya kita nak minta Ustaz untuk memimpin bacaan doa penutup kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihkanlah mereka berdua seperti mana mereka mengasihi kami, menjaga kami semenjak kami kecil lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah suami, isteri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati kami. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami, zuriat keturunan kami sebagai orang yang mendirikan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang cukup jelas pada ayat ini. Baik sahabat, pada esok hari Ustaz, sahabat saya ni, Masya-Allah, Dai Hadori sebagai moderator akan bersama dengan panelnya adalah Ustaz Azam Al-Kankari bagi membincangkan topik akhlak dengan pasangan. Oh, masya-Allah, menarik. Ini topik cukup menarik Kita saya. kena tonton esok. Baik para penonton, saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata. Terlajak bicara, ada rezeki kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'assalamah.